billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, ataupun orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal Islam ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia kembali akan menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita Tuan Jigani, tak lupa juga Tuan Bilal kita, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid. Ada tak? Tak ada. Ada. Dia Tuan kuasa masjid. Muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah kita banyakkan berdiri Allah Ta'ala dan dapat bersama sekali lagi pada subuh ini, insyaAllah, untuk kita sambung kuliah kita ulasan nikam di muka surat 299 Okey, 299. Masih lagi kita membincangkan pasal membesarkan rupiah. Membesarkan rupiah dan juga mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baris fitnah melibatkan dua jenis. Fitnah 299 lagi tu Haji Zul tak ada. Dia pergi melancong mana tak? Baik, qala musannifur ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Fitnah melibatkan dua jenis, iaitu fitnah yang menerobos secara langsung ke dalam hati seseorang, bagi tujuan menghalangnya daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini satu fitnah. Satu lagi, okey, di belakang nantilah. Satu lagi di belakang. Okey, lihat fitnah pertama dulu. Jadi fitnah melibatkan dua jenis, iaitu fitnah yang menerobos secara langsung ke dalam hati seseorang, bagi tujuan menghalangnya daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dibentangkan dalam sebuah hadis yang bermaksud, matan tak sebut situ, maksud saja, fitnah dibentangkan kepada hati bagaikan sekeping tikar. Bagaikan sekeping tikar, sedikit demi sedikit. Mana-mana hati yang menerimanya, akan tumbuhlah satu titik hitam padanya. Dan mana-mana hati yang menolaknya, akan tumbuhlah satu titik putih pula padanya. Sehingga hati manusia menjadi dua jenis. Sehingga hati manusia menjadi dua jenis. Pertama, hati yang putih bagaikan batu putih yang licin, dan ia tidak dapat difitnahkan oleh sebarang fitnah. Selagi mana wujudnya langit dan bumi, Masya Allah, selagi mana wujudnya langit dan bumi, dia tidak kata tak boleh diterima lah, ataupun tidak termakan, tidak termakan oleh fitnah. Ni hati ni kuat, hati mantap. Dan satu lagi, hati yang hitam legam, bagaikan bekas yang hitam. Ia tidak pernah mengenal perkara ma'ruf, tak kenal perkara ma'ruf, perkara yang tak ma'ruf je selalu kenal, dan juga tidak menolak perkara mungkar,
kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Ini ada mana dua pembahagian fitnah sinilah. Pertama, fitnah yang tumbuh, yang menerimanya dan tumbuh satu titik hitam padanya. Kemudian yang kedua, fitnah yang menyebabkan hatinya tumbuh satu titik putih sehingga menjadi hati manusia dua jenis. Pertama, hati yang putih dan hati hitam. Okey. Jadi tuan-tuan ni hati putih ke hati hitam? Kalau boleh hati yang putih lah, bukan hati yang hitam, insya-Allah. Kemudian terdapat sejenis tipu daya yang dicampakkan oleh syaitan atau nafsu yang cuba memalingkan hati seorang Islam daripada jalan yang lurus dan menjadi kewajipan kepada orang Islam menolak dan juga menentangnya. Terdapat fitnah umum yang menimpa umat Islam, iaitu fitnah yang tergambar dalam bentuk munculnya berbagai-bagai puak yang terpisah daripada jasad umat Islam itu sendiri. Sekarang zaman sekarang macam-macam lah fitnah kan. Kita dah berada di dunia akhir zaman ni, macam-macam lah berbagai jenis fitnah yang berlaku dalam masyarakat orang Islam itu sendiri, apalagi dalam Malaysia dan sebagainya. Kemudian umat Islam pun pecah-pecah macam tu, sehingga Nabi pun pernah kata umat Islam pecah pada 73 golongan. Umat Islam pecah pada 73 golongan. Daripada 73 kan, semuanya masuk neraka, masya-Allah, kecuali satu lah yang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebabnya bila berlaku perpecahan ni merupakan satu azab. Sebab Nabi SAW bersabda, atahdasu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun, man lam yashkur qalil lam yashkur kasir, wa man lam yashkurullah wa man lam yashkurun nas lam yashkurullah, wal jama'atu rahmah wal firqa azab. Rawahu Tailami. Selap si hadis tu, di mana Nabi SAW menyebutkan, kata bahawa kita menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala ini merupakan satu syukur. Barang siapa meninggalkan daripada menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala ini, kan, kata Nabi, dia termasuk dalam satu kufur juga. Barang siapa yang berterima kasih dengan pemberian yang sedikit, maka sudah tentu dia berterima kasih dengan pemberian yang banyak. Barang siapa yang tidak berterima kasih dengan pemberian manusia, maka dia tidak berterima kasih dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Wal jama'atu rahmah, dan berjamaah itu merupakan satu rahmat daripada Allah Taala. Wal firqah, sedangkan berpecah-pecah, pecah-pecah, berbalah-balah kan, itu merupakan azab, salah bentuk azab lah, balak lah kepada kita. Itu janganlah kita pecah-pecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kan Imam kita biasa selalu baca tu ayat 103 dia kan, surah Al-Imran. Sebelum masuk dia punya tajuk tu kan, khutbah Jumaat kan, imam kena baca ayat tu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu pecah belah. Baik. Jadi kumpulan baru yang berpisah daripada umat Islam ini menyeru kepada arah etikat-etikat yang bercanggah daripada etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Sebabnya orang kata asas pada kita ni kalau tak nak pecah belah ni ilmu lah. Asas ni mesti ilmu. Dia kembali pada ilmu kembali. Kalau tak ada ilmu memang susahlah. Apa je pahaman baru pun kita mengikut je kan. Betul ke tak betul ke mengikut aja. Baik, kemudian selain daripada itu terdapat juga fitnah yang muncul dari keadaan yang tidak terkawal, hasil ijtihad yang saling bertentangan antara satu sama lain, yang bertanggungjawab mencetuskan peperangan sesama umat Islam sendiri. Masya Allah. Ini pun antara bentuk fitnah lah. Tadi fitnah pertama, ini fitnah yang kedua ni kan, dia muncul daripada keadaan yang tidak terkawal, hasil ijtihad yang saling bertentangan antara satu sama lain, yang bertanggungjawab mencetuskan pula peperangan pula, perangan, pembalahan dan sebagainya.
Malahan pada zaman Khulafa' Rasyidin sendiri pun dah terjadi perbalahan kan lah, perpecahan. Pada zaman Sayyidina Ali kan, pada zaman Sayyidina Ali Islam dah pecah dah. Setelah daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah peperangan antara golongan Muawiyah dan juga golongan Ali. Okey. Dan akhirnya itu peperangan itu berlanjutanlah sehinggalah kumpulan Ali orang kata menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah. Kerana tak nak lagi terjadi pergaduhan, perbalahan, pembunuhan. Kalau teruskan berbalah akan bergaduhlah, akan berbunuh-bunuh macam tu. Banyak akan terbunuh. Jadi akhirnya diserahkanlah pemerintahan kepada golongan Muawiyah. Macam tu. Muawiyah bin Abu Sufyan pemerintah. Lamalah pemerintahan itu. Lepas tu diganti dengan pemerintahan Abbasiyah pula. Okey. Jadi kat situ pun dah banyaklah pecah-pecah Islam. Baik, kemudian ada juga fitnah yang muncul akibat fahaman Abbasiyah, fahaman As-Sabiyah. Fahaman As-Sabiyah mana fahaman kebangsaan. Ataupun definisi lain kepada As-Sabiyah ini iaitulah membantu kaum-kaum melakukan kezaliman. Membantu kaum-kaum melakukan kezaliman. Itulah dikatakan fahaman As-Sabiyah. Kerana ada sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, perkataan As-Sabiyah, mana As-Sabiyah itu ialah antu'inu qauma ala zulmi, kamu bantu kaum-kamu dalam bentuk kezaliman. Tapi fahaman kebangsaan pun bukan makna kita nak apikan pun tak boleh. Nak fahaman kebangsaan masuk di situ ialah fahaman kebangsaan total. Tak ada agama langsung tak masuk ke situ. Tu jadi fahaman As-Sabiyah tu. Tapi kalau dimasukkan agama ke situ, agama pun ada, kebangsaan pun ada. Kerana cinta pada tanah air pun termasuk dalam cinta juga. Kan? Hubbul watan. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air pun merupakan salah satu daripada iman juga. So tak nafikanlah. Siapa tak sayang tanah air? Tak? Kalau tak sayang tanah air, so macam mana? Kita nak duduk kat mana? Negara sendiri pun tak sayang. Kalau macam tu pergi keluar pada negara kita lah. Kalau tempat sendiri pun tak suka. Kemudian fitnah-fitnah yang lahir dan batin ini, sama ada ianya lalu di atas hati seseorang manusia atau datang dari luar, perkara yang paling mampu menyelamatkannya ialah ilmu pengetahuan. Nampak? So ilmu lah, dan juga amalan. Ilmu yang betul. Ilmu pun macam-macam tuan-tuan. Tapi ilmu yang betul lah, sesuai dengan makna makrifat. Apa makna makrifat? Al-jazmu mutabiq bil waqi' bil dalil. Al-jazmu mutabiq bil waqi' ataupun bil haq ma dalil. Satu etikat yang jazam dan kuat dan pasti, bertepatan dengan realiti dia, bil dalil, berserta dengan dalil. Misalnya dalil lah. Maksud dalil itu berserta dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu katakan ilmu tu. Ilmu ni banyak juga, macam-macam ilmu. Ilmu sesat pun ada juga, ilmu tak sesat pun ada. Kita nak ni ilmu yang tak sesat lah, ilmu yang betul. So macam mana ilmu yang betul? Kita kembali pada definisi makrifat lah, ataupun definisi ilmu. Asal makna ilmu itu ialah ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul ma'lum, mengenal benda yang maklum. Okey, apa makna makrifat pula? Al-jazmu mutabiq bil waqi' ma'a dalil. Satu ketikat yang jazam ataupun pasti, bertepatan dengan realitinya, berserta dengan dalil, dengan hujah, berdasarkan hujah Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang etikat lain pun kadang-kadang beretikat dengan jazam juga. Golongan falsafah, mereka juga beretikat dengan jazam juga. Orang Yahudi pun mereka juga beretikat dengan jazam juga, dengan etikat mereka Nabi Isa itu sebagai Tuhan, kata kan. Kemudian golongan non-Muslim, orang Islam, mereka juga etikat dengan jazam juga dengan apa yang mereka sembah. Tak? Mereka yakin dan percaya bahawa apa yang mereka sembah tu ada kuasa. Patung mereka sembah tu, batu mereka sembah, busuk mereka sembah ada kuasa. Etikat jazam juga tu, kan? Tapi tidak bertepatan dengan realiti.
kan, berserta tidak dengan dalil, tidak dengan hujah, tidak dengan ayat Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita naklah masuk dalam kumpulan orang yang meripat yang betul, etikat yang jazam berserta dengan hujah, berserta dengan dalil Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah betul lah dia punya ilmu tu. Okey, sebab orang lain pun mereka etikat jazam juga dengan pahaman mereka. Tapi tak bertepatan dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian apabila berlaku kesamaran kepada manusia terhadap perjalanan hidupnya, hendaklah dia segera bergegas merujuk kepada ilmu pengetahuan. So apa saja perkara yang berlaku dalam hidup dia, benda-benda yang sama-sama tak jelas ini, kembalilah kepada ilmu. Kalau tak tahu, tanya dengan orang berilmu. Itu cara dia. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu ataupun orang yang berilmu kalau seandainya kamu tidak tahu. Kerana dalam perkara apa saja perkara kita lakukan tuan-tuan dan dunia ni, kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang kita pun confuse kan. Betul ke tak betul? Ya ke tak ya? Yakin ke tak yakin ni? Jadi kembalilah tanyalah pada orang ulama yang bijak pandai dalam agama. Baik. Manusia yang menghadapi persoalan-persoalan yang tidak jelas kemudian merujuk kepada fatwa-fatwa yang betul di kalangan ahli-ahli berilmu, manusia seperti ini tidak akan dibimbangi tentang kedudukannya. Manusia ini tak dibimbangi kedudukannya, insya-Allah berada di alasan yang betul, yang lurus. Yang dibimbangi ialah kalau dia menurut kehendak hawa nafsunya dengan meninggalkan ilmu pengetahuan dan menempuh perjalanan yang tidak diharuskan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh ahli-ahli fatwa, orang bijak pandai dalam agama kan. Kalau fatwa dah ada dah, dia tak nak ikut kan, tak nak ikut lah. Kalau fatwa dah ada tu, dia ikutlah fatwa tu. Tetapi ada juga ada masa-masa tertentu kan apa yang kita pegang itu lebih kuat lah, walaupun fatwa pun dah ada dah. Walaupun fatwa dah ada, tapi kita tengok pada hati kita macam mana. Kalau hati kita menyatakan benda ni sepatutnya kita tak buat, tak payah buat lah. Macam tu. Kita rujuk pada hati kita lah. Kerana setiap benda tu kadang-kadang sampai merujuk pada hati. Walaupun hukum fiqh tu nahnu nahkumu bizawhir, kami hanya berhukum pada benda zahir, tapi dalam satu-satu keadaan ketikanya dia akan merujuk pada hati orang tu sendiri jugalah. Ya tu. Kerana orang lain hanya boleh melihat pada benda zahir je. Benda yang dalam hati dia terpulang pada diri masing-masing lah. Dia lebih tahu pada diri dia. Tak semua orang boleh tahu. Betul tak? Hakim tu juga. Hakim ni mahkamah. Hakim hanya berhukum benda zahir. Benda dalam batin orang itu, orang yang tertuduh, kita tak tahu. Hakim lebih tahu orang itu je lah. Di mahkamah kan ada plaintiff dengan defendant kan. Orang yang menuduh, orang mendakwa dan orang kena dakwa. Betul tak? Orang mendakwa bahawa si B ni ada buat begini dan sebagainya. Tapi si B kata dia tak ada buat. Okey. Jadi kan kalau konteks dalam mahkamah ni mestilah orang kata al-bainatu al-mudda'i wal yamin ala man ankara. Al-bainatu al-mudda'i, mana bukti daripada orang mendakwa dan sumpah daripada orang kena dakwa. Betul tak? Jadi kalau orang kena dakwa dah bersumpah, jadi hakim tak boleh menafikan sumpah dia. Walaupun dalam hati orang yang bersumpah tu mungkin dia berbohong. Betul tak? Jadi merujuk pada hati orang tu sendirilah. Hakim tak boleh buat apa. Kerana hakim hukum benda yang zahir saja. Benda yang batin hakim tak tahu. Betul tak? Itu ada di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pembicaraan ini mempunyai kepentingan di zaman kita ini kerana kebanyakan orang ramai sekarang berada dalam bingung. Betul tak? Kalau ikut pada suasana zaman sekarang lah.
kita kadang-kadang duk bingung-bingung, apalagi kalau orang kata orang politik kan. Orang politik ni, si A cakap macam ni, si B cakap macam ni, si C cakap macam ni. Kita pun kadang duk poning kepala lah. Akhirnya kita pun tak nak masuk campur lah. Lantaklah kau. Tak nak masuk campur. Tak? Tapi apa pun perkara yang melibatkan orang Islam, tuan-tuan. Contoh Islam dipelekehkan, Islam dihina, Islam orang kata macam-macam lah orang cakap tentang Islam ni. Kita kena bela lah Islam. Betul tak? Nak tak nak kita kena ambil tahu lah. Separuh daripada kita kan tak ambil tahu. Tak nak campur langsung tentang politik pun tak boleh. Ada juga kadang-kadang pahaman tertentu ni, dia tak nak masuk campur tentang politik. Bila sebut politik tak nak masuk campur. Tak boleh juga. Islam tak boleh menafikan politik. Faham kan? Malah Nabi juga berpolitik macam tu. Tapi berpolitik pada tempat-tempat yang betul lah. Macam tu. Pada tempat-tempat tak betul. Baik, kemudian kebanyakan kita menghadapi suasana dan fenomena yang bercampur bau dalamnya, antara benar-benar dan juga palsu. Mana yang benar, benar palsu. Okey, kita bercampur bau benda tu. Tak faham kadang-kadang. Kalau tak faham, rujuklah kepada orang ulama, orang-orang yang berilmu dan juga orang yang beramal dengan ilmu dia. Ada orang berilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia. Dia menjual agama dia pun ada juga. Baik, kemudian pada masa sekarang, seseorang berada dalam dua pilihan, sama ada mengikut hawa nafsu atau berjalan di atas landasan ilmu pengetahuan. Kemudian pandangan mata hati dan fatwa yang benar daripada ahli-ahlinya. Siapa orang-orang yang alim, orang-orang ahli berilmu? Okey, orang itulah kita kena rujuklah. Tanya pendapat dia macam mana, betul tak? Jangan duk kita apa kita nak je, kita suka je. Banyak kalau kita kadang-kadang buat dulu baru tanya. Dah buat, dah orang kata maki hamun, caci maki dan sebagainya, baru ditanya para ulama. Boleh ke tak boleh ni tuan ni kan? Kadang-kadang contoh orang buat filem, betul tak? Orang buat filem, dia buat filem dulu. Bila orang dah buat filem, dah tunjuk ke orang main, orang pun hentam pumpa. Baru tanya ulama. Baru tanya ulama, boleh ke tak boleh? Sepatutnya tanya dulu baru buat. Ni dah buat, dah hentam macam-macam. Orang belasah macam-macam dalam internet, India Myanmar dan sebagainya kan. Barulah ditanya para ulama. Barulah rujuk orang alim. Barulah rujuk dengan mufti dan sebagainya. Sebelum tu dah tak pakai kata-kata mufti ni. Itu. Baik, kemudian apabila dia berjalan di atas landasan ini, adalah diharapkan dengan izin Allah Ta'ala ia akan selamat dan akan diberi pahala. Okay? So maknanya ilmu pengetahuan adalah benda yang sangat penting lah dalam kehidupan kita. Kalau nak jadi orang yang bertamadun, masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang hebat, mesti ada ilmu. Kerana ilmu ni mesti seiring dengan pembangunan. Ada sebahagian negara dia hanya mementingkan pembangunan material je, buat bangunan yang hebat-hebat, buat bangunan yang canggih-canggih kan, teknologi yang hebat. Tapi kalau dia punya masyarakat dia hancur, macam mana? Kan gejala sosial tu kan, perzinaan, macam-macam semua ada kan. Sebabkan asal basicnya tak ada agama je, tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, insya-Allah boleh. Dia akan berjalan seiring. Barulah ada masyarakat tu bertamadun. Kalau tak ada, hanya tamadun dari segi material je lah, agama dia tak ada. Baik, kemudian sebaliknya, jika keadaan tidak jelas dan bercampur bau dan fatwa tentang perkara tersebut tidak jelas, ditambah pula terdapat dorongan hawa nafsu supaya menempuh jalan tersebut, jelas perkara ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Masya Allah, berbahayalah. Bila bercampur gaul kan, fitnah sana fitnah sini kan, campur gaul, berbau-bau antara berilmu dengan tak berilmu. So kena dahulukan berilmu lah. Ada masa akan bercampur begitu jugalah. Kita tak nafikan akan banyak fitnah sana fitnah sini dan sebagainya. Asas agama adalah perkara yang sangat penting.
Sekiranya yang terlibat berjalan di atas landasan ilmu dan fatwa yang benar, jelas ia sedang bergerak menuju ke arah kebaikan, sekalipun dipersetujui oleh hawa nafsunya sendiri. Umar bin Abdul Aziz pernah menyatakan bahawa apabila kebenaran selari dengan nafsu, ia merupakan satu madu, merupakan madu yang bercampur dengan keju. Apabila kebenaran selari dengan dorongan nafsu, itu akan merupakan madu yang bercampur bau dengan keju. Masya-Allah. Mana benar atau tak benar, tapi keinginan nafsu pun ada juga kat situ. Okey, dia macam madu bercampur dengan keju lah. Kata Umar bin Abdul Aziz. Tak dinafikan. Nafsu kita adalah satu benda yang lumrah lah dalam diri kita. Memang susah nak buang nafsu ni. Ada masanya benda itu bertepatan dengan nafsu juga. Tapi asas paling kuat mestilah ilmu. Tak ada ilmu, hanya nafsu je pun tak boleh. Kemudian bukanlah menjadi syarat semestinya kebenaran itu menyalahi nafsu secara terus menerus. Kadang-kadang tuan-tuan, kebenaran hawa nafsu bergerak selari, dia kata. Insya-Allah. Ada masanya kan hawa nafsu dengan kebenaran, benda yang hak pun bergerak selari. Inilah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah kedudukan asal bagi dia seseorang, iaitulah naklah hawa nafsu mengikut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keimanan yang sebenar. Malah Nabi juga sebut, dia kata, tidak beriman mana-mana di kalangan kamu sehingga nafsunya cenderung kepada apa yang kebawa. La yu'minu ahadukum hatta hawahu tama'al lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kamu, maksudnya tidak sempurna iman lah. Walaupun lafaz asalnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, tapi kalau kita lihat kepada dia punya syarah hadis itu, maksudnya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang kebawa. Semaknanya hawa nafsu tetap ada, tapi naklah dapat dikawal oleh ilmu tadi. Kalau nafsu mengawal ilmu, itu yang payah, itu yang susah. Sedang sekarang kita nak ni, yang kita nak ialah ilmu tadi mengawal, mengkontrol hawa nafsu yang kita ada. Jadi benda tu berjalanlah selari. Macam tu, sentak macam tu berjalan. Kita tak boleh nak buang hawa nafsu itu. Baik, kemudian pengejaran yang dapat diambil ialah hendaklah manusia sentiasa berada di jalan, di landasan kebenaran. Dari sini tuan-tuan timbul kepentingan mendalamkan diri dalam fiqhul akbar yang merupakan fiqh akidah, dan juga fiqh kabir. Fiqh kabir ialah fiqh amali yang diutarakan oleh kepada kita oleh imam-imam al-sunnah wal jamaah. So kalau kita nak etikad kita benar, akidah kita betul, so atas paling penting ilmu, dan ilmu tu yang antaranya adalah tauhid lah, bab akidah. Okay? Bila bab kita akidah kita betul, insya-Allah lah, jadi benda lain tu senang, mudah. Banyak kalau kita ni tuan-tuan kadang-kadang lebih menjurus pada fiqh. Belajar fiqh tak habis-habis. Sejak daripada umur muda sampai umur tua belajar fiqh, tapi tauhid tak belajar. Habislah rugi ya. Kan? Kerana asal kita ni tiga, mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, dan mesti ada tasawuf. Ada yang kata menjurus tasawuf saja, fiqh tak nak beritahu, tauhid pun dia tak nak belajar. Tiba-tiba nak terus beramal, nak jadi ahli sufi, kan, nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, memanglah asalnya tu ada niat yang baik jugalah jadi ahli sufi. Tapi asas akidah yang tauhid, akidah tauhid mesti kuat jugalah, mesti mantap. Sifat nafsiyah, sifat sabiah, sifat ma'ani munawiyah tu semua dia tahulah. Kalau dibahaskan benda tu dia faham dah. Sifat yang ada ta'alluq, dia tahulah mana sifat yang ada ta'alluq. Okey, apakah dia kata sifat istighna, sifat iftikar, semua dia tahu. Okey, amrun itibari, halun amrun itibari, maujud, ma'dum. Okey, syuhurul wahdah bil kasrah, syuhur kasrah bil wahdah,
So bila sebut-sebut istilah-istilah tu, dia faham lah. Tak ada yang tercongang macam tu je. Tapi bila cerita bab tasawuf ni, dia lah lebih hebat. Makam syahadah, makam ubudiyah, makam sabar, makam tu lah, macam-macam makam. Semua dia boleh cerita tentang bab tasawuf. Tapi bila cerita bab fiqh, tak faham. Bila cerita bab tauhid, bela, tak tahu apa benda. Tak boleh macam tu kan. Jadi mesti benda tu serentaklah jalan. Baik. Jadi di sini timbullah kepentingan mendalamkan diri dalam fiqh akbar yang merupakan fiqh akidah. Kemudian fiqh kabir. Akbar mana lebih besar lah. Kabir besar. Antara kabir dengan akbar mana lebih besar? Akbar lah kan. Allahu Akbar kan. Allah lebih maha besar. Okey, kalau kabir besar. Jadi fiqh kabir ialah fiqh amali yang diutarakan oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya Syekh menyatakan pula, masuk pula dia punya kata-kata hikmah yang lain. Subhana man satara sirrul khususiyati bi zuhuril bashariyati wa zahara bi azamati rububiyyati bi izharil ubudiyyati. Apa maksudnya tu tuan? Subhana man, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhana man ini kembalinya pada Allah. Man ni kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci man. Asal mana man ni siapalah. Tapi di sini terjemahkan man ni maha suci Allah Subhanahu wa taala. Satara yang telah menutup sirul khususiyati, rahsia-rahsia khususiyah. Rahsia-rahsia khususiyah ataupun rahsia-rahsia kelebihan. Bizuhuril basyariyati, dengan zahir sifat kemanusiaan. Wa zahara bi azabati rububiyati, dan maksud matalah telah menzahirkan keagungan, kebesaran rububiyati, sifat rububiyah dia, ketuhanannya. Fi izhari ubudiyati, dengan memperlihatkan tanda-tanda ubudiyah, pengabdian diri. Tanda-tanda pengabdian diri. Baik. Subhana man satara sirrul khususiyati. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup rahsia-rahsia khususiyah. Mana rahsia-rahsia kelebihan? Contoh wali Allah kan. Karamah-karamah yang ada pada wali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karamah-karamah itu Allah Taala tutup. Allah Taala tak tunjukkan. Tapi yang ditunjukkan apa? Bizuhuril basyariyati, dengan zahir sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada manusia. Dia ada karamah, tapi Allah Taala tutup karamah itu. Tak nak tunjukkan kepada manusia, tapi Allah Ta'ala lebih menzahirkan sifat manusia yang ada pada wali itu. Ataupun para nabi dan juga para rasul kan. Para nabi dan rasul mereka mempunyai karamah. Mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu seperti mukjizat dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang mukjizat itu Allah Ta'ala tutup, tak tunjukkan kepada orang. Tapi lebih menzahirkan sifat manusia. Bila menzahirkan sifat manusia, itulah kadang-kadang manusia kadang tak faham. Dianggap Nabi ni macam manusia biasa, dia kata. Kerana Nabi pun makan, Nabi pun minum. Sebab orang kafir menganggap bahawa Nabi ni tidak lain dan tidak bukan hanya macam manusia kami juga, makan dan minum. Tak ada kelebihan, tidak ada kelebihan apapun pada kamu, dia kata. Jadi akhirnya mereka menolak Nabi dan juga para Rasul. Baik, kita kembali pada tadi. Antara hikmah Allah ialah menguji manusia antara satu sama lain. Antara fenomena ujian ini ialah ia menghijabkan rahsia khususiyah yang dimuliakannya kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala menghijab, menutup kan rahsia-rahsia khususiyah tadi. Rahsia-rahsia kehebatan yang ada pada hamba itu. Baik, kita lihat nombor 92 bawah itu. Maksud rahsia sifat khususiyah ialah berbagai-bagai ilmu makrifat
dan semua rahsia ketuhanan Allah Ta'ala yang diberikan kepada para wali dan diletakkan di dalam hati mereka. Nampak? Mana kelebihan yang ada pada wali Allah Ta'ala ni. Kadang-kadang di sebelah kita ni wali kita tak tahu. Ramai-ramai kadang-kadang kita bergawal kan, macam pergaul dengan sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang kalau kita sahabat kita ada yang wali Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak tunjukkan dia sebagai wali. Ada sebab Allah Ta'ala tak tunjukkan. Kemudian kekhususan ini tertutup oleh sifat kemanusiaan. Kerana banyak para wali bekerja sebagai manusia bekerja, sehingga masyarakat umum tidak mengenali itulah para wali. Masya-Allah. Kalau wali untuk nikah ni kan mainlah. Wali nikah ni kan main. Kan asal ada anak perempuan kan, maka kitalah sebagai bapa, sebagai wali dia. Betul tak? Tapi kalau tak ada anak perempuan, tak adalah jadi wali. Anak dah semua lelaki je tuan-tuan. 10 anak tu semua lelaki, nak jadi wali macam mana? Jadi wakalah wali bolehlah. Tuan dia kata, saya tengok tuan ni tak ada anak perempuan, tak apalah, saya wakil kat tuan lah. So nikahkan anak saya, betul tak? Tu bolehlah menerima wakalah, menerima wakil daripada orang lain sebabkan tak ada anak perempuan. Baik, kemudian tanda ubudiyah ialah tingkah laku dan gerak hati manusia yang beribadah yang mendorong mereka menjadi buta kepada Tuhannya. Tanda ubudiyah ialah, apa dia katakan tanda ubudiyah? Tingkah laku atau gerak hati manusia yang beribadah yang mendorong mereka menjadi buta kepada Tuhannya. Masya Allah. Jadi buta pada Tuhan. Bukan apa makna jadi buta, bukan buta segi zahiriat lah buta, kan? Mana dia fana lah, macam tu, fana, binasa lah, disebabkan hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup matinya hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jadi yang kata ubudiyah tu, kata kehambaan kepada Allah. Baik, kemudian Allah Ta'ala, kita kembali pada atas tadi, ini menzahirkan betul-betul ujian yang ditempuhi oleh para nabi dan juga para rasul. Allah Ta'ala memuliakan para rasul dengan khususiah risalah dan juga nubuwah. Nampak? Jadi para rasul, para anbiya, mereka ada khususiah tertentu. Contohnya akhlak yang baik, kan, yang ada pada para nabi rasul. Ataupun paling penting sekali mukjizat lah. Mukjizat boleh membelah bulan. Contohlah, okey, makanan yang sedikit boleh dimakan oleh beribu orang, kan? Ini antara mukjizat dia ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kambing yang tidak ada susu. Kan ketika Nabi berhijrah, kan, Nabi disinggah satu tempat, perkemahan Ummu Ma'bad, kan, dalam perjalanan tu, kan, Nabi tumpang dengan sama dengan Abu Bakar dan juga sahabat lain yang ikut berhijrah itulah. Seperti Abdullah bin Uraiqat, penunjuk jalan, Amir bin Fukhairah pun termasuk juga yang berhijrah sama dengan Nabi. Jadi mereka singgah di satu tempat yang dihuni oleh pasangan suami isteri, Ummu Ma'bad dan juga Abu Ma'bad. Okey, masa tu ayah suami dia tak ada, pergi, orang kata pergi ambil dia punya kambing lah. Ya, dia pada situ ialah isteri saja, Ummu Ma'bad. Jadi mereka singgah ke situ dan mereka tengok ada seekor kambing. Kambing tu kurus kering. Kambing kurus kering dan kemungkinan besar memang tidak ada susu. Macam tu. Tapi mereka minta izin pada Ummu Ma'bad supaya nak perah susu daripada kambing tadi. Jadi Ummu Ma'bad pun tercongang lah. Macam mana nak perah susu daripada kambing yang kurus, tak ada susu, kemungkinan tak ada susu. Tapi Nabi merah susu dengan tangan Nabi yang mulia, maka keluarlah susu lah. Dan mereka semua dapat minum. Sampaikan Nabi kata tinggalkan satu bekas untuk Abu Ma'bad, yang akan balik nanti dia bagi susu kat dia. Bila Abu Ma'bad balik, dia pun minum susu. Dia pun tanya siapa yang singgah tadi. Dia kata ada orang daripada Mekah berhijrah ke Madinah singgah tadi. Orang yang sangat mulia, hebat dan sebagainya. Mungkin itulah orang yang dicari oleh orang Mekah, dia kata. Jom kita follow mereka, dia kata. Tu yang pergi follow baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Itu kelebihan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Baik, kemudian jadi Allah Ta'ala tuan-tuan menguji para makhluk agar beriman dengan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul tadi. Sesiapa yang mengenali khususiah tersebut, ia adalah orang-orang yang ditaklifkan supaya beradab dengan tuan punya khususiah tersebut dengan adab-adab yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah sejenis ujian daripada Allah Ta'ala. Yang penting khususiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada sesetengah makhluknya menimbulkan beberapa hukum. Okay? Dia akan menimbulkan berbagai bentuk hukum pula. Bila seorang tadi kita ikut dia, contoh pada Nabi dan para Rasul kan, bila kita ikut pada Nabi dan Rasul, maka pada Nabi dan Rasul ini dibawa syariat. Okay, dia bawa syariat tentang masalah tauhid, masalah fiqh, hukum hakam, sah batal dan sebagainya. Semaknanya kita terikat dengan hukum dan juga peraturan syariat itu sendiri. Faham tak? Malahan dalam dunia ni pun tuan-tuan, kalau kita ikut siapa pun kita ikut, biasanya orang kita ikut akan membuat sesuatu peraturan dan syarat pada kita. Kau boleh ikut aku, tapi dengan syarat kau ikut syarat aku, boleh kan? Itu juga. Begitu juga contohnya Nabi Musa. Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Okey. Nabi Khidir kata, boleh berguru dengan aku, tapi dengan syarat apa yang kau buat kau jangan tegur. Faham tak? So Nabi Khidir kata, mana ada syarat, dia kata. Ada syarat dia ikut aku. Apa yang kau buat jangan kau tegur. Tapi Nabi Musa tegur dia. Tegur dia. Akhirnya tak dapatlah nak berguru dengan Nabi Khidir. Kerana banyak benda itu dibuat, ditegur oleh Nabi Musa kan. Kenapa? Kerana Musa ni tingkatan masa tu tingkatan syariah lagi. Sedangkan Nabi Khidir dah tingkatan makrifat, tingkatan lagi tinggi pula. Tetapi tak dinafikan Nabi Musa juga ada kelebihan lain. Bukan makna Nabi Musa memang jatuh martabatnya dengan bila berbanding dengan Nabi Khidir, tidak. Kerana Nabi Khidir, Nabi Musa termasuk dalam kumpulan Nabi Ulul Azmi. Dia termasuk Ulul Azmi. Sedangkan Nabi Khidir tak termasuk Ulul Azmi. Itu kelebihan Nabi Musa pula. Betul tak? Ada berapa orang Nabi tuan-tuan yang masuk Ulul Azmi tu? 5 orang. 5 orang. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga Nabi Musa AS. Yang keempat Nabi Isa AS. Yang kelima Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS. Macam mana cara yang mudah kita nak ingat tu? Perkataannya ma'an. Ma'an. Mim alif ma, mim ain nun. Tu yang Ustaz Muhadir tu, Muhadir Jul tu dia ajar kita lah. Dia ajar saya. Ustaz senang nak ingat je. Senang nak ingat yang 5 orang Ulul Azmi tu. Sebut je ma'an. Mim alif, mim ain nun. Mim pertama tu Muhammad SAW. Alif itu ialah Nabi Ibrahim AS. Mim yang kedua tu iaitulah Nabi Musa AS. Kemudian ain itu Nabi Isa AS. Dan nun Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dia tu dah kira ikut urutan tu. Mana yang lebih tinggi martabat dia antara para nabi dan para rasul itu. Jadi 5 orang lah. Boleh tuan Baik. Kemudian sikit lagi. Yang penting khususiah yang dimuliakan Allah Ta'ala kepada sesetengah makhluknya menimbulkan beberapa hukum. Wala bagaimanapun khususiah itu tertutup oleh sifat-sifat kemanusiaan. Inilah tuan-tuan merupakan satu ujian besar. Nampak? Khususiah itu kadang-kadang Allah Ta'ala tutup dia, sehingga yang dizahirkan tu sifat kemanusiaan biasa je. Jadi kita ingat, ya ini manusia biasa je, tak, ni bukan wali Allah ni. Ataupun pada Nabi dan Rasul, orang kafir anggap ni manusia biasa juga, tak ada pun kelebihan apa-apa yang ada pada engkau ya Muhammad. Tak ada pun kehebatan kau. Itu sebabnya ada orang kafir ni tak nak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan dia mendakwa Nabi ni macam-macam. Itu juga kalau golongan-golongan non-muslim kat zaman sekarang kan. Dia tak faham, dia tak tahu siapa Nabi Muhammad tu.
Bila tak tahu, tak kenal Nabi, itu yang dia kutuk Nabi macam-macam. Dia lukis karikatur kan, gambar-gambar kartun yang bukan-bukan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak faham. Kadang ada juga faham, tapi disebabkan oleh sifat inat. Inat maknanya engkar. Sifat engkar ataupun orang kata tak nak terima lah. Sila kita tak nak terima apa yang dibawa oleh Islam itu. Jadi dia mempelakir ke Islam. Cakap Islam ni macam-macam lah. Baik, kemudian anda melihat banyak umat yang telah ditaklifkan supaya beriman dengan risalah-risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Tetapi mereka menolak. Nampak? Inat. Mana inat? Tolak daripada berbuat demikian. Dengan alasan para Nabi Rasul itu dia kata manusia biasa je. Gitu. Dia pun makan dan minum macam kita juga. Dia pun berjalan-jalan di pasar juga. Dia juga berkahwin macam kita. Okey. Dia pun buang air, dia kata. So apa bezanya Nabi Muhammad tu dengan kita? Dia kata sama je. So untuk apa kita nak beriman dengan dia? Boleh tak? Boleh. Mereka sebenarnya adalah golongan yang punya kedudukan yang rendah kerana tidak mengetahui rahsia khususiah yang ada pada Rasul dan juga tidak melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan risalah yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Dia tak faham. Betul tak? Kadang ada juga faham, tapi disebabkan keingkaran mereka. Kan, hati batu, itulah istilah hati batu yang ada pada mereka, hati yang keras. Jadi mereka menolak apa yang dibawa oleh Islam, menolak apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan? Lepas itu cukuplah lepas itu antara hikmah. Okey, kita baca ni sikit. Hari itu sampai apa tadi? Berdoa jemaah dah sudah. Salam sudah. 179. Solat sunat qabliyah maghrib. 179. Okey. Tajuknya qada salat. 179. Pendapat yang tahqiq benar dalam perkara qada. Soalan, ada pendapat yang menyatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tak perlu qada, masya-Allah. Tak perlu qada tuan-tuan. Ada pendapat menyatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tak perlu qada. Tetapi yang meninggalkannya kerana tertidur atau terlupa wajib qada apabila bangun dan ingat kembali. Apakah pendapat yang tahqiq benar dalam perkara ini? Jawapannya, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib mengqada. Wajib qada kan. Janganlah mengarut pula, tak nak qada pula kan. Ni kan macam-macam lah fahaman ni zaman sekarang kan. Baik. Wajib mengqadanya dengan segera. Nampak? Segera. Furun ni sengaja lah. Begitu juga orang yang lupa dan tidur wajib mengqadanya solatnya ketika dia sudah ingat. Bagi yang lupa dan bangun daripada tidur, bagi yang tidur. Jangan terus tidur pula. Bangunlah, waktu subuh dah masuk, dah akan habis dah. Ataupun dah habis waktu subuh dah, pukul 8 pagi dah, pukul 10 pagi kan, matahari dah mencarak dah kan. Bangunlah segera qada balik apa yang tertinggal. Inilah pendapat daripada majoriti ulama. Okey, dalilnya hadis riwayat daripada Abu Qatadah, di mana dia berkata para sahabat ada menceritakan kepada Nabi tentang mereka tidur sehingga terlepas solat. Lalu Nabi SAW bersabda, in annahu laisa minan naumi tafritun wa innama tafrit fil yaqazah.
Fa iza nasiya ahadun salatan aw nama anha falyusalliha iza zakaraha. Falyusalliha iza zakaraha. Apa maksudnya tuan-tuan? Annahu bahawa sesungguhnya laisa fin naumi, tiadalah dalam tidur itu tafritun, kecuaian. Innamat tafrit, hanya kecuaian itu berlaku ketika jaga. Ketika jaga baru dikatakan kecuaian. Tapi dalam tidur tak dikatakan cuai. Tersebabnya ada benda-benda dalam tidur ni memang kalau kita cakap pun tak jatuh. Contohlah suami menceraikan isteri dalam tidur, mengigau. Suami mengigau, kan? Dia dalam tidur. Walaupun dia menggunakan lafaz yang soreh. Dia menggunakan lafaz soreh. Kerana lafaz talak ada dua kan? Talak dua, satu soreh dan satu kinayah. Soreh ni jelas menunjukkan pada jatuh talak lah, penyertai talak satu ke talak dua ke kan, ceraikan awak. Yang kinayah ni tak jelas, apa tu boleh pada hati kan. Walaupun lafaz tu soreh, tapi dalam tidur jatuh tak talak? Tak jatuh. Talak tu tidak jatuh. Kerana ada beberapa tempat yang talak tidak jatuh walaupun lafaz tu soreh. Contohnya dalam tidur, kan? Ataupun apa lagi? Kata terlepas cakap. Terlepas cakap pun tidak jatuh. Dia terlepas. Ataupun dia terlepas cakap. Berdasarkan dia tengok dalam mesej berkenaan dengan talak ni, dia pun baca mesej tu. Terlepas baca. Terlepas baca kan. Terlepas cakap pun terlepas baca. Dia tak ada niatkan untuk sendiri dia pun. Tak ada. Tak jatuh lah. Terlepas cakap. Berlakon. Berlakon tu sengaja. Belakang kan? Itu yang sesuai dengan hadis itu. Sebab hadis itu pun dia ada kita kena pertempatkan juga dengan tempat yang betul. Kan hadis menyatakan salasun jiduhunna jiddun wazluna jiddun, kan? An at-talaq, an nikah, al-rujuk. Tiga perkara kalau kamu bersungguh-sungguh jadi bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh-sungguh jadi bersungguh-sungguh. Pertama lepas nikah, kedua lepas talak, dan ketiga lepas rujuk. Lepas rujuk kan. Jadi dalam filem tu kalau ikut pada fatwa jatuh. Sepakat ulama jatuh lah kalau dalam filem tu kan. Ini yang kata macam tersasul, tersebut, tu yang tak jatuh. Ataupun dalam tidur, ataupun gila. Seorang itu dalam keadaan gila, dia lepaskan talak pada isteri dia, pun tak jatuh. Ataupun dia panggil namanya itu talik, nama isteri dia talik. Pemana talik? Yang tertalak. Pemana talik tertalak kan? Memang nama isteri tertalak. Tertalak bin Abu Bakar. Nama isteri tertalak binti Abu Bakar. Jadi setiap hari dia sebut nama isteri tertalak. Jatuh tak? Tak jatuh talak. Memang nama isteri tertalak. Kan? Nama isteri tertalak. Setiap hari memang sebut nama isteri dia. Tak? So mana hadis itu pun nak kena tahu juga pertempatkan ke mana. Walaupun zahir hadis itu memang menyatakan itu. Tiga perkara kalau memain jatuh, tak memain pun jatuh. Itulah lepas nikah, lepas talak dan juga lepas rujuk, tuan-tuan. Insya-Allah. Baik, kemudian keterangan. Okey. Tadi tak habis lagi. Maka apabila salah seorang kamu lupa solat atau meninggalkannya kerana tertidur, maka naklah dilakukannya apabila dia ingat. So bila dah ingat tu teruslah buat. Janganlah kelaka. Kalau dalam bahasa Arab tu keadaannya furan ni segera buat. Jangan tangguh-tangguh lagi. Takut nanti apa hal lagi meninggal pula kat situ kan. Leko yo kulu-kili. Tak solat lagi, tiba-tiba malaikat maut pun datang. Malaikat maut pun datang, tarik nyawa dia, dah mati kat situ, tak sampai nak qada solat lagi. Baik, keterangan hadis ini menunjukkan kalaulah
antara lupa dan tertidur yang tidak disengajakan, diwajibkan qada ketika ingat dan jaga. Maka dari persegi fahul khitab, fah al-kitab, mana kias aula dan juga kias jadi atau kias jadi, ataupun bab al-aula, mana yang lebih baik, orang yang sengaja meninggalkan solat lebih lagi diwajibkan mengqadanya. Wajib mengqadanya. Apalagi kalau solat ni tiang agama, betul tak? Solat tiang agama dan termasuk dalam rukun Islam. Takkanlah solat ni kita nak main-main, betul tak? So mana kalau tertinggal memang wajiblah buat. Kemudian dalam kaedah usul fiqh pula menyatakan bahawa ia termasuk di dalam babut tanbih fi adna ala a'la, bab memberikan perhatian yang lebih ringan atas yang lebih berat. Bab memberi perhatian yang lebih ringan atas benda yang lebih berat. Okey. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, Fadainullah haqqu ayyuqda. Fa dainun, artinya fa tu asing daripada dainun. Fa satu kalimat, dainun satu kalimat. Maka hutang Allah, dainun mana hutang. Fadainullah haqqu ayyuqda. Maka hutang Allah Taala tu lebih utama untuk dibayar. Hutang manusia pun kita kena bayar, apalagi kalau hutang kita dengan Allah Taala, memang wajiblah kita kena bayar. Janganlah kita tertangguh. Okey. Keterangan orang yang tidak mengqada solatnya, sama ada kerana lupa, tidur atau sengaja, adalah seperti menanggung hutang dengan Allah Taala yang belum lagi dibayar. Jadi orang-orang yang tak nak qada ni, dia kata, alah benda lupa, tak sengaja, tak payah buatlah, dia kata. Alah tertidur, kan dia kata ada benda-benda yang dimaafkan. Dia tak nak buat tu, dia bagi alasan ada benda-benda yang tidak dimaafkan. Contohnya tertidur, kan benda dimaafkan. Terlupa, benda dimaafkan. Kan? Hilang ingatan, benda dimaafkan. Gila, kan? Dimaafkan. Apa lagi? Orang yang apa lagi? Nyanyuk, dimaafkan. Dia bagi alasan macam tu, dimaafkan. So tak payahlah nak qada-qada ni. Dia kata Islam ni kan mudah, dia kata. Islam kan mudah. Okey. Jadi sebenarnya solat ini ialah hutang. Kalau tak bayar hutang kita dengan Allah Taala, nak tak nak mestilah bayar. Hutang Malaysia pun kena bayar tu kan. Baik. Kemudian pendapat ulama dalam kitab Fathul Mu'in daripada Hamishi Al-Iyana At-Talibin. Kita Iyana At-Talibin. Yang Talibin ini syarah daripada Fathul Mu'in. Disebutkan bahawa wa yunadiru man marra bi fa'itin wujudan in fa'ta bila uzrin bal yalzamu qada furan ataupun fauran. Qala Syekhuna Ahmad Ibn Hajar wallazi yazharu annahu yalzamuhu sarfa jami'a zamanihi lil qada ma'ada ma yahtaju li sarfihi bima la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawum. Maksudnya dan wajiblah menyegerakan oleh orang yang meninggalkan solat untuk mengqada solatnya luput. Jika yang luput itu tanpa ada uzur, maka wajiblah diqada dengan segera. Guru kami adalah Syekh Ahmad bin Hajar Haytami menyatakan bahawa, dan menurut apa yang zahir, sesungguhnya wajiblah digunakan seluruh masanya untuk mengqada. Kecuali hal-hal yang memang perlu dilakukan, dan haram dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sunat. So wajib tu kena dahulukan dulu, yang sunat-sunat kemudian. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebutkan dalam kitabnya beberapa mutiara yang bagus lagi indah dan beberapa masalah yang penting lagi mudah. Disebutkan, dia kata wajib diqada solat fardu yang luput dengan sengaja atas mazhab imam yang 4 ataupun jumhur ulama. Dan tiada yang menyalahi melainkan setengah daripada ahli zahir, golongan-golongan zahiriyah ni. Intaha mana habis. Dan tidak syak lagi bahawasanya yang muktamad
dipegang dalam masalah ini ialah pendapat daripada jumhur ulama. Dan tidak harus kita taklid akal ulama yang menyatakan tidak wajib. Qada itu kerana khilaf itu tidak muktabar, kerana bersangatan dhaifnya, dan kerana menyalahi akan kias aulawi, kias yang lebih aulawi lah. Maka tak kala wajib qada akan solat yang luput kalau lupa serta tidak ada dosa padanya, maka lebih aula wajib qada atas yang meninggalkan solat dengan sengaja yang berdosa pula kalau dia terus tinggalkan. Dengan sebab itu syair ada menyebutkan bahawa walaisa kulli khilafin jaa mu'tabar illa khilafun lahu khuzzun minan nazar. Dan tiap-tiap khilaf yang datang ia terbilang, kecuali khilaf yang ada padanya habuan daripada penilikan. Habuan daripada penilikan. Ni dia maksud tu. Tak faham sangat apa maksud dia. Syair So kita ambil kesimpulan lah. Kesimpulannya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan bahawa pertama, seorang yang meninggalkan solat fardu wajib mengqada. Kedua, jika meninggalkannya kerana uzur yang memaksa, maka qada boleh dilambatkan. Tetapi sunat juga kita segerakan. Kemudian ketiga, jika meninggalkannya tanpa apa-apa keuzuran, seumpamanya meninggalkan dengan sengaja, maka wajib qada dengan secara furan atau fauran, segeralah. Fur. Kemudian keempat, mengqada solat yang banyak ditangguhkan hendaklah diqada mengikut tertib cara ditinggalkan. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiakan. Tertib itu hukumnya sunat. Tertib hukum sunat. Kemudian jika yang ditinggalkan itu solat sunat rawatib, iaitu solat sunat dikerjakan sebelum ataupun selepas solat, boleh juga diqadakan. Boleh juga qada lah, nak qada solat sunat tertinggal kan. Tapi yang paling aula, yang wajib tu kena buat dulu. Kemudian yang terakhir, solat sunat dikerjakan kerana sebab-sebab khusus. Seumpamanya seperti solat sunat khusyuf syamsi, gerhana matahari. Kemudian khusyuful qamar, gerhana bulan. Khusyuf kaf, kalau matahari kaf waw, kaf sin waw fa. Kaf sin waw fa tu khusyuf. Itu kalau matahari, khusyuf syamsi. Kalau bulan kha sin waw fa. Kalau bulan kha sin waw fa. Kalau gerhana matahari kaf sin waw fa. Dia beza sikit je tu. Khusyuf dengan khusyuf. Khusyuful qamar, gerhana bulan. Kemudian solat istisqa, solat minta hujan, maka tidak disyariatkan mengqadanya jika sudah terlepas waktunya. Hujan ke? Habis hujan. Tamat kita pengajian ni pagi ni terus hujan. Wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Kalau soalan pun saya tak tanya, tak dengar. Hujan tak dengar. Okey, bismillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina rasulika ma'ruf taqabbala. Wariskan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fatah ya alim. Naulana qulubana bi nurin ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqihna fi din, Allahumma din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la yustajab laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu.